Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tuan-tuan boleh hadir dalam majlis kita 9.45 pada malam ni. Masya Allah, sudah ada 2 orang sudah hadir. Masya Allah, barakallah fi 3 orang. Masya Allah, barakallah. Masya Allah, Masya Allah, hadirkan diri Masya Allah dengan iman dan ihtisab, meyakini akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meyakini akan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Segala amalan kita akan digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Masya Allah, tuan-tuan boleh hadir pada malam ni Masya Allah, dengan kita menjaga adab-adabnya, itu dalam adab-adab menuntut ilmu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syabri Miside, Masya Allah. Muhammad Saif Al-Nasir, Dr. Ramizu Abdul Rahim, Masya Allah. Muhammad Tirmizi bin Hashim, Muhammad Fuzi Ismail, Johari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Muhammad Nur Patni, Masya Allah. Kita boleh hadir insya-Allah, dan dengan niat untuk kita amalkan dan kita sampaikan apa yang kita pelajari. Kita niat untuk kita amalkan dan kita sampaikan. Atas niat adalah amal dan sampaikan. Dengan itu tuan-tuan perlu share, tekan butang share tadi untuk kita memudahkan kita untuk mengamalkannya dan menyampaikannya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihil fatihina bihadiyihim ilal haqiqatil majaza. Amma ba'du. InsyaAllah kita berada pada hadis 616 kurungan 30 dalam Kitabul Iman, bab menyegerakan solat. Ini muka surat 317. Muka surat 317. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala makasna zata lailatin nantaziru Rasul sallallahu alaihi wasallam salat al-isha al-akhirah فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده فلا ندري الشيء شغله في أهله أو غير ذلك. قال حين خرج إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل الدين غيركم ولولا أن يسقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة ثم أمر مؤذن فأقام الصلاة وصلى. رواه مسلم. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, pada suatu malam kami menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika solat Isyak. Selepas itu Rasulullah muncul ketika setelah berlalu 1/3 malam atau selepasnya. Kami tidak mengetahui apakah urusan keluarga yang menyebabkan baginda terlewat atau perkara lain. Tapi Nabi agak lewat pada malam itu. Baginda SAW bersabda ketika baginda datang, sesungguhnya kamu menunggu solat yang tidak ditunggu oleh orang-orang Islam yang lain di sekeliling marhalah kamu, di sekeliling Madinah tadi. Kalaulah tidak memberatkan umatku, pasti aku akan terus menunaikan solat Isyak pada waktu ini. Kemudian baginda memerintahkan muazzin untuk iqamat, maka dia telah iqamat dan baginda menunaikan solat. Hadis riwayat Imam Muslim rahmatullah alaih. Jadi
Iaitu satu malam, satu ketika baginda SAW agak lewat, ditunggu oleh sahabat untuk menunaikan solat isyak. Jadi Maulana terlewat, mungkin Abdul Manan tu, Tuan Haji Abdul Manan Talib ni, dia terlewat. Mungkin ada urusan keluarga atau kawan-kawan, macam mana Rasulullah terlewat. Selalu Haji Manan ni, Masya Allah, Haji Abdul Manan kita, kedatangan dia tu, maksudnya kedatangan dia tu sesuai dengan hadis yang kita datangkan ini. Ini Rasulullah lewat, ni beliau lewat sedikit kerana ada tetamu. Jadi Rasulullah pun sebelum ni dia kata belajar atas kenderaan. Rasulullah pun dengan sahabat mengajar di atas kenderaan. So apa-apa hadis yang kita pelajari, perkara ini berlaku di dalam masyarakat. Perkara ini berlaku dalam hari-hari kita, iaitu hari-hari, iaitu berlaku kita hari-hari. Jadi keadaan berlaku ini hari-hari, dan cuma kita tidak menyedari perkara ini. Masya Allah, cuma kita tidak menyedari perkara ini. Tapi setelah kita pelajari, kita menyedarinya, maka kita boleh hadirkan fadilat-fadilat tersebut yang menyebabkan ganjaran pahala kita akan ditambahkan oleh Allah SWT, kerana kita menghadirkan fadilat tadi supaya meyakini janji Allah. Sebenarnya apa yang kita buat tadi, sebenarnya ada dalam kehidupan, tapi kita buat tu sementara kadang-kadang secara kebetulan. Benda tu benda perkara rutin. Satu, kita menunaikan perintah menganggapnya rutin, tapi kita menunaikan perintah menganggapnya itu satu perintah. Itu berbeza. Sebab itulah iman dan ihtisab itu sangat penting di dalam. Maka kita selalu menghadirkan perkara-perkara ini. InsyaAllah dengan benda ni, ganjaran pahala kita akan bertambah dan berlipat kali ganda, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Semua kita perlu menyedari. Sebab itu kita buat dalam satu-satu perkara tadi dengan keadaan kita menyedari. Kita apa dia? Kita menyedari, dan kita memahami, dan kita menghadirkan perkara ini. Barulah kualiti atau nilai amal itu akan digandakan. Bukan kita buat mungkin secara ittifaqi, jadi kita terjemah dia secara sepakat, iaitu secara kebetulan. Biasanya diterjemah bukan sebab kebetulan, bukan sebab ittifaqi benda ni berlaku, tapi sebenarnya benda ni sudah ada hadis-hadisnya. Cuma kita tatbik, kita bawa apa yang berlaku itu mengikut saranan hadis, dan kita hadirkan perkara tersebut sewaktu berlakunya keadaan-keadaan tertentu, yang mana Allah SWT insya-Allah akan menambahkan ganjaran pahala bagi kita. Okey. Jadi Nabi agak lewat. Kenapa Nabi lewat? Ada perkara lain, sama ada dengan keluarga atau perkara lain. Mungkin dengan keluarga atau perkara lain. Perkara lain ni apa maksud dia? Ulama menyatakan mungkin sama ada Nabi sibuk dalam berzikir, atau Nabi bersolat, atau Nabi bermusyawarat urusan agama. Jadi kadang-kadang Nabi bermusyawarat dalam biliknya, yang mana hanya dengan beberapa orang sahabat sahaja, iaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Hanya orang-orang yang tertentu di kalangan orang-orang yang Nabi mempercayai mereka, dan mereka diberi kepercayaan oleh Nabi, dan Nabi sentiasa meminta cadangan daripada mereka-mereka ini, iaitu sahabat-sahabat yang dekat-dekat, sahabat yang begitu akrab dengan Nabi SAW. Atau Nabi sengaja, ataupun mungkin juga perkara lain, Nabi sengaja melewatkannya sehingga 1/3 malam, untuk memberitahu apabila kita menghadapi situasi ini, apa perkara yang perlu kita lakukan. Sebab Nabi nak memberitahu sesuatu, bukan benda itu terjadi hanya dengan secara kebetulan. Sebab baginda SAW datang untuk bayani hukum, untuk menjelaskan hukum-hukum kepada umat ini. Dan Nabi juga sebagai muallimul ummah,
Nabi juga sebagai tenaga pengajar kepada umat ini. Nabi menyatakan bahawa Nabi suka untuk solat isyak pada waktu 1/3 malam. Itu keinginan Nabi. Kadang-kadang keinginan Nabi tadi tidak dapat dizahirkan oleh atas beberapa musyaqqah yang menyebabkan Nabi tak suka umatnya menanggung musyaqqah tadi, keberatan tadi, ataupun bebanan tadi. Musyaqqah tadi bebanan atau keberkatan sesuatu amalan. Nabi suka nak buat. Macam tu Nabi kata, aku suka Kaabah itu dibuat 2 pintu. 1 pintu masuk dan 1 pintu keluar. Tapi oleh kerana Kaabah tadi telah dibuat oleh orang-orang Mekah dengan duit yang bersih, iaitu hanya 1 pintu sahaja, dan ia tidak bersalahan dengan syariat, maka Nabi teruskan apa yang dilakukan oleh orang Mekah kerana ia tidak bersalahan dengan syariat. Tapi Nabi inginkan, Nabi pernah menzahirkan dalam hadisnya, Nabi ingin membuat Kaabah itu 2 pintu. 1 pintu masuk, 1 pintu keluar. Tapi oleh kerana telah dibuat oleh orang Mekah semasa kerosakan Kaabah tadi, dibina oleh orang Quraisy dengan hanya membina sebuah pintu sahaja, dan Nabi kekalkannya kerana ia tidak bersalahan dengan syariat. Nabi akan memendamkan hasratnya tadi, sebab benda tu tak bersalahan ke syariat. Okey, on lah, walaupun tidak mengikut apa yang diingini oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang orang yang menjadi ketua tadi, dia tak semestinya perlu mengikuti keinginan dia. Kadang-kadang dia perlu meraihkan keinginan orang-orang di bawah jagaannya, jika perkara itu tidak bersalahan dengan perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasul. So dia on lah benda tu. Tetapi kalau maknanya adat-adat lah, maknanya adat-adat resam Arab, yang mana jika tidak bersalahan dengan agama, Nabi akan teruskan. Tapi jika ada juga adat-adat resam yang mana bersalahan dengan agama, oleh kerana Nabi datang untuk menerangkan hukum, dan Nabi sebagai muallimul ummah, Nabi akan teruskan dengan hukum tersebut. Sebagai contohnya tadi, pembuatan Kaabah, Nabi memendam hasratnya sebab apa yang dilakukan oleh orang lain itu tidak berceranggah dan bersalahan dengan hukum, dan perlu meraihkan mereka-mereka yang terdahulu. Ra'i itu atas dasar tidak bersalahan dengan perintah dan hukum. Tapi ada perkara yang mana Nabi tidak raihkan adat resam orang Arab kerana ia bersalahan dengan perintah. Apabila Sayyidina Zaid telah mentalakkan isterinya Zainab, telah mentalakkan isteri anak Nabi SAW, anak angkat Nabi Zaid bin Harisah, kerana mungkin tidak kekufuan mereka, tidak kesesuaian mereka untuk dikekalkan di dalam perkahwinan tadi, maka Zaid telah mentalakkan isterinya kerana mungkin sudah berbincang dan kekufuan dia tadi. Maksudnya jalan dia tadi, fa imsakum bil ma'ruf, kalau benda tu baik maka kita kekalkan, kalau tidak maka kita perlu buat perpisahan. Jadi tak semestinya perpisahan itu menunjukkan satu kehancuran lah, tapi mungkin ada baik buruknya, sebab hukum itu di dalam perintah Allah SWT. Maka berpisahlah Zaid dengan isterinya. Tapi setelah habis iddah, maka Nabi telah menghantar pinangan untuk mengahwini Zainab, yang mana merupakan isteri kepada anak angkat Nabi. Mengikut orang Arab bahawa anak angkat sama hukumnya dengan anak nasab oleh orang Quraisy. Anak angkat juga akan mendapat harta macam mana diwarisi
harta yang diwarisi daripada bapa angkatnya sebagaimana anak-anak nasab, sebagaimana anak keturunan dan nasab tadi. Tapi Allah SWT nak menjelaskan hukum dia. Jadi bagi mereka orang Arab, Quraisy kata, orang Arab kata anak isteri anak angkat tidak boleh dikahwin oleh bapa angkatnya. Bapa angkatnya tak, oleh kerana anak angkat tak sama dengan anak nasab, maka Nabi berkahwin dengan isteri Zaid radhiyallahu anhu apabila setelah cukup eddahnya, setelah mereka dipisahkan. Nabi berkahwin dan orang Arab bising. Menyatakan Nabi Muhammad ini telah melanggar pantang larang orang Arab dan kefahaman orang Arab. Jadi Nabi tidak raikan di situ apa pendapat orang Arab kerana dia bersalahan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Jadi perlu raikan perkara-perkara ini. Jadi ingat, bos-bos, mungkin tuan-tuan yang hadir dalam majlis saya ni, tuan-tuan orang-orang yang berpangkat ketua jabatan dan ketua apa ke, CEO ke, semua, kadang-kadang kita perlu meraihkan orang di bawahan kita walaupun keinginan kita tidak tercapai dengan apa yang kita suka. So kita raihkanlah orang di bawahan untuk menyukakan mereka kerana Allah. Kadang-kadang walaupun keinginan kita tidak tercapai, hasrat kita tidak tercapai dengan kita meraihkan mereka di bawah kita. Boleh faham Kadang-kadang hukum tadi kita nak tatbikkan. Sekarang kita nak belajar banyak tatbik. Kita nak belajar banyak tatbik dalam kehidupan kita mengenai hadis Nabi. Tatbik ni maksudnya kita nak bawa dia dalam kehidupan kita. Apa yang dilakukan oleh Nabi dulu kita hanya tahu. Kita hanya tahu benda itu sebagai satu perintah, satu hukum. Sekarang kita nak bawa kehidupan hadis itu dalam kehidupan kita. Sebab kadang-kadang walaupun kita belajar hadis hukum, tapi macam mana kita nak mempraktikalkan dalam kehidupan kita dalam hadis tadi. Sebab tu salah satu syarat daripada kita baca hadis, iaitu yang sifat yang ketiga, iaitu kita kena tenung dan kita kena fikirkan, adakah hadis itu yang dibaca tadi ada dalam kehidupanku, atau aku telah membawa kehidupan itu sebagaimana yang dinyatakan oleh hadis. Sama je, cuma nampak bentuk berbeza. Adakah hadis itu dalam diriku, atau aku telah membawa diriku tadi ke dalam hadis tersebut. Ini tujuan kita belajar hadis ni, untuk kita mengislahkan diri kita dan kita memperlengkapkan diri kita dengan amalan-amalan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menyebabkan kita menjadi kekasih-kekasihnya, sebagaimana Allah SWT telah jadikan baginda itu sebagai kekasihnya, iaitu kita menjadi orang-orang, mereka-mereka yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu hendaknya. Jadi melewatkan, Nabi beringin. Jadi apa saja? Jadi Nabi Nabi menyatakan bahawa baginda suka untuk solat Isyak pada waktu 1/3 malam. Kenapa? Jika tidak menyusahkan umatnya. Di Madinah terdapat banyak masjid-masjid. Jadi orang-orang munafik juga telah membina satu masjid yang dinamakan Masjid Dirar, yang mana Nabi perintahkan masjid itu diruntuhkan. Madinah pun ada juga Masjid Dirar, Masjid Darar atau Masjid Dirar. Jadi bila masjid itu diruntuhkan, ada satu riwayat bila masjid itu diruntuhkan, maka sahabat tu kata dia telah ambil bangunan runtuhan tadi untuk dijadikan rumah dia. Oleh kerana masjid tu dia diasaskan kepada pengkhianatan atau perkara yang mana rancangan munafik tadi.
Jadi dia diletakkan atas pengkhianatan masjid tadi, maka kesan buruk dia tadi terkesan kepada perkara pada hasil-hasil binaan tadi. Jadi bila binaan itu diruntuhkan, sahabat tu kata dia telah membuat satu binaan dengan rumahnya. Jadi membuat salah satu binaan tadi diambil sebagai mengambil untuk membuat binaan rumahnya. Dia kata rumah aku itu penuh dengan tidak dipenuhi dengan, tidak ada keberkatan, ada musibah rumah aku tadi. Sehingga dia kata rumah yang aku buat tu burung merpati pun tak sanggup datang untuk bertelur di dalam rumah tersebut. Kan kadang-kadang kan merpati dia akan buat sarang kat rumah kita. Kan orang Arab tu kan suasana burung merpati, ada sarang-sarangnya. Jadi dia kata nahusahnya terhadap binaan tadi kerana dia diasaskan kepada kehancuran. Dia diasaskan ke atas perpecahan. Jadi Masjid Dirar itu dibuat atas dasar untuk memecah belahkan orang Islam, yang dibuat oleh orang munafik. Nabi hukumkan masjid itu diratakan. Bangunan binaan, bahan binaan tu, sahabat tu dia kata dia ambil di kawasan tu. Rumah dia penuh dengan keburukan dan nahusah, ke benda-benda yang tidak elok. Dan selama mana selepas tu dia, dan sehingga dia kata aku pun tak dapat zuriat, keluarga aku tak dapat zuriat dengan sebab keburukan, kesan keburukan tadi. Sebab tu satu-satu benda tadi dia memberi efek dan kesan atas nilaian kebaikan atau nilaian kejahatan tadi. Jadi masjid pun juga dibuat. Jadi masjid-masjid tu saya saja sebut di sini. Patutnya di keliling tu masjid-masjid penuh dengan masjid-masjid. Orang lain tu sembahyang awal lah, semua masjid Madinah saja sembahyang lewat sampai tersenggut-senggut. Sahabat menunggu untuk menyolat isyak, nak sembahyang isyak. Sebab sembahyang di masjid Raiwin. Kalau kita bahasa belajar dulu, kita di markas Raiwin. Saya belajar di Raiwin, di markas Raiwin, kita sembahyang lewat isyak, selalu hari-hari sembahyang lewat. Jadi amalan tu dihidupkan di sana, walaupun di seluruh dunia tak dihidupkan lagi, tapi ada hadis yang mana dihidupkan di dalam keadaan tersebut. Nabi menyatakan, jadi iqamah dan baginda, bila iqamah baginda bangun untuk menunaikan solat. Di sini juga dalil dalam fiqh bahawa kita dalam mazhab kita Imam Syafi'i, iaitu bangun membetulkan saf setelah iqamat dilaungkan. Jadi kan kadang-kadang kita kan, saf, penuhkan saf, betulkan saf dulu, iqamat. Tak. Apa yang kita buat oleh Syafi'i tadi, hukum yang dibuat oleh mazhab Imam Syafi'i itu ada dalil dia, bukan tak ada dalilnya. Jadi kalau biasanya ahbab-ahbab dia suka betul saf baru qamat, dan itu surah yang berbeza. Kecuali majma' tu ramai, orang ramai, so perlu saf dibetulkan dahulu baru iqamat, maka itu salah satu daripada sunnah apabila majma' tadi ramai. Tapi kalau majma' tadi bilangan orang yang tak begitu ramai, memadai ahli masjid tadi, iqamat dan terus masuk saf, dan selepas itu dirikan saf. Jadi kalau mazhab Imam Abu Hanifah, dia ittisal. Selepas qamat dah saf dibetulkan, selepas qamat saf dibetulkan sebelum iqamat, maka selepas iqamat dia muttasil, dia terus takbir. Kita kan selepas iqamat, imam kata betulkan saf, sawu sufufakum. Jadi kita kata betulkan saf. Jadi ini pun ada hadisnya juga, dan hadisnya itulah summa amara muazzinun, maka Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu memerintahkan muazzin untuk iqamah, fa aqamas salah. Maka tengok kan, muazzin memerintahkan untuk iqamat, summa amara muazzinun iqamat, fa aqamas salah, untuk iqamat, dan dia telah iqamat dan baginda menunaikan solat. Fa aqamas salah wa shalla, fa aqamas salah, maka dia telah iqamat
iqamat, summa amara muazzin, memerintahkan, aqama lisolah ni bukan memerintahkan untuk iqamat. So fasalla, iqamat dahulu baru sembahyang. Mendirikan iqamat, wa aqama solah, maka dia telah iqamat. Iqamat, muazzin memerintahkannya untuk iqamat, dan baginda menunaikan solat. Baginda menunaikan solat. Okey, iqamat dan baginda menunaikan solat. Di sini dalil mazhab Imam Syafi'i bahawa bangun membetulkan sah selepas iqamat dilaungkan. Maksudnya apa yang dibuat oleh Imam Syafi'i itu betul lah. Bagi kadang-kadang ahbab-ahbab kata, betulkan sah. Kita tengok situasi tadi. Kalau orang ramai, so kita betulkan saf dulu baru iqamat. Tapi Masya Allah, masjid kita sedang-sedang aja, qamat dulu pun tak apa. Qamat dulu sebab ada sabit daripada hadis. Ini tak sunnah ni. Sunnah dia betulkan saf dulu baru qamat. Tak, kita perlu mempelajarinya, dan kita perlu memahaminya, dan kita perlu mempelajarinya. Sebab apa yang dilakukan oleh ulama sebenarnya ada dalil dan ada hadis yang mereka sandarkan kepada perbuatan yang mereka lakukan. Jadi tak boleh kita kata, ini perbuatan Imam Syafi'i ni, tak tahu sunnah apa. Jadi kalau orang tu tak tahu, dia diam saja sudahlah. Sebab ulama tadi buat dia dengan dalil. Okey. Hadis yang seterusnya 617 kurungan 31. Dalam jemaah Nabi meringankan solat. Nabi raikan kepada orang yang sakit, orang yang lengah tak panjang. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli salawati nahwan min salatikum wa kana yuakhiru al-'atamata ba'da salatikum syai'a kana yukhaffifu salata. Rawahu Muslim. Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat. Kadang-kadang saya terjemah adalah kadang-kadang saya terjemah secara lafzi. Sebabkan pelajar-pelajar bila kana adalah mesti terjemah. Tak mestinya adalah. Itu jumlah khabariyah yang menunjukkan kana itu fi'il nakisah yang memerlukan subjek dan predikat, iaitu ism dan khabar di situ. Kadang-kadang terjemah adalah tu juga. Kadang-kadang saya tak terjemah kana tu adalah. Saya tak terjemah dalam bentuk lafzi. Kadang-kadang saya melayani juga bentuk lafzi terjemahan tadi. Adalah Rasulullah SAW menunaikan solat-solat pada waktu yang lebih kurang sama dengan solat kamu. Macam mana kamu buat solat, itulah solat-solat yang dikerjakan oleh Rasulullah. Adapun melewatkan solat isyak sedikit daripada waktu isyak kamu. Cuma Rasulullah ni, dia sembahyang isyak lewat sikit daripada apa yang dilakukan oleh sahabat selepasnya. Baginda juga meringankan solat baginda. Dan solat baginda tadi, baginda ringankan. Yukhaffif salatah. Sayyidina Jabir bin Samurah mengatakan kepada tabi'in lah. Dia sahabat yang menceritakan kepada pelajar-pelajarnya, ya tabi'in lah, mereka yang mendapati sahabat, bahawa waktu solat mereka lebih kurang sama dengan solat Nabi. Cuma baginda lewatkan sikit solat isyak atas dasar tadi lah, yang sebelum ni kita dah bawa hadisnya. Ringkasnya, solat Nabi ketika mengimami Jumaah bermaksud, ringkasnya solat Nabi SAW ketika mengimami Jumaah bermaksud baginda tidak membaca surah dan tasbih yang terlalu panjang. Baginda tetap mengambil berat berkenaan dengan tamakninah. Tapi bukanlah tak ada tamakninah. Perbuatan Nabi mesti ada tamakninah, sekadar tenang. Tapi Nabi taklah buat panjang sangat. Jadi kalaulah sunat, kalau solat sunat dibolehkan solat panjang. Solat sunat tak apa panjang pun sebab kita seorang. Jika berjemaah, lihatlah kepada jemaah di belakang. Dalam kalangan mereka terdapat orang yang tua, uzur, sibuk dan sebagainya. Ada sahabat meriwayatkan bahawa solat Nabi pendek walaupun hakikatnya panjang. Solat Nabi ni
Sahabat kata pendek je. Takkanlah Nabi sembahyang pendek, mesti Nabi sembahyang panjang. Kenapa? Ini adalah kesan kemanisan dan kelazatan bersolat di belakang Nabi sehingga tidak terasa lama. Bila kita duduk di belakang qari yang baca dia sedap, kita pun seronok baca. Tak sedar kita sembahyang tu dah panjang. Sebab atas dasar kemanisan tadi. Apatah lagi qiraah yang dibaca oleh Nabi dengan tajwidnya, dengan tarannumnya. Masya Allah, suaranya begitu merdu. Suaranya begitu merdu dan kekhusyukan itu menyebabkan sahabat tidak merasai sembahyang itu panjang, bahkan mengatakannya pendek. Kadang-kadang membaca surah Al-A'raf, Nabi baca surah Al-A'raf. Walaupun begitu, hadis ini dihukumkan pada keadaan baginda memang membaca surah atau ayat yang pendek. Tapi itu dari segi makna. Tadi kita kata sahabat mungkin rasa pendek. Walaupun dengan keseronokan sahabat dan keimanan sahabat. Tapi maksud zahir ulama mengatakan di sini tak. Nabi raikan mereka yang berada di belakang. Menunggu solat isyak seperti mengerjakan solat. Jadi perbuatan yang menunggu solat itu juga seperti mengerjakan solat. Jadi hadis yang ke-618 kurungan 32. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat al-atamah, salat isya lah, salat atamah. فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل قال خذوا مقاعدكم فأخذنا مقاعدنا قال إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجئهم وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم صلاة فلولا ضعف الضعيف وسق مستقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل رواه أبو داود والنسائي. Sayyidina Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, kami ingin menunaikan solat isyak bersama Rasulullah, tapi baginda tidak keluar sehingga berlalunya lebih kurang separuh malam. Ni musim sejuk lah ni. Ni musim sejuk. Nabi lewatkan. Sebab apa? Separuh malam dan 1/3 malam sama sahaja musim sejuk dan musim sejuk dan musim panas. Musim panas kerana malam dia pendek. So Nabi 1/3 musim sejuk kerana malamnya panjang. Maka masa waktu penunaian perintah tu, waktu dia sama je, lebih kurang je. Cuma kerana dia awal waktu masuk pada musim sejuk. Okey, baginda bersabda kepada kami, tetaplah pada tempat duduk kamu. Maka kami tetap pada tempat duduk kami. Baginda bersabda, sesungguhnya sahabat-sahabat yang lain telah pun bersolat, iaitu di sekeliling Madinah, dan telah pergi ke tempat tidur mereka masing-masing. Mungkin dah tidur dah, layan dah mimpi-mimpi mereka. Kalaulah tidak kerana kelemahan seorang yang lemah dan kesakitan seorang yang sakit, nescaya pasti aku akan melewatkan solat ini sehingga ke separuh malam. Maksudnya perbuatan ini jarang-jarang berlaku. Jadi sebab itu kadang-kadang kalau kita ada, telah kita jelaskan dahulu, kalau kita ada majlis, kalau kita ada istimak, kadang-kadang kita sembahyang lewat atas dasar maslahah agama dan penyampaian yang nak disampaikan dan perbincangan tadi menyebabkan solat isyak dilewatkan. Maka berafdallah kita berada di dalam jemaah yang besar walaupun lewat. Jangan tuan-tuan sembahyang awal. Ambillah sunnah hadis ni, jarang-jarang berlakunya. Kalau kita benda-benda jarang-jarang ni kita tak nak buat, rugi. Sebab tu kita belajar untuk kita amalkan dan kita sampaikan. Tapi nak sampai tu tengoklah pula kebolehan orang lain. Kalau dia tak pernah mengaji, kalau kita kata macam tu, dia akan nafikan. Lebih baik kita diam saja. Bila dia dah mengaji, bila tuan-tuan dah mengaji, saya kata macam ni, tuan-tuan diam saja. Sebab tuan-tuan mengaji, tuan-tuan tahu benda tu. Tuan-tuan tak bahas pun dengan saya. Sebab tuan-tuan dalam pembelajaran. Dan tuan-tuan
nak mengetahui apa yang dilakukan oleh baginda. Jadi kita tak ada penolakan pada masa itu. Tapi kalau kita bagi tahu pada orang yang dia tak tahu, maka mungkin di situ ada penolakannya. Bila ada penolakannya, maka takut-takut dia dalam bahaya. Jadi lebih baik kita berdiam diri untuk tidak menyertakan dalil dan hujah kita terhadap perbuatan Nabi, kerana dia tidak dalam pengetahuan atau dia tidak selabel dengan kita. Maksudnya mungkin dia tak tahu kot. Jadi ada tempat yang mana kita perlu diam untuk menjaga keimanan seorang tadi. Banyak benda yang perlu kita pelajari lah. Semoga Allah fahamkan kita, dan yang lebih penting, semoga Allah amalkan kita dengan apa yang kita pelajari ini. Daripada Nabi SAW. Begitu. Jadi menunggu, kalaulah tidak kerana kelemahan. Hadis riwayat, jadi nescaya aku akan melewatkan solat isyak hingga ke separuh malam. Separuh malam tu kita dah bincang dah lah. Ini musim sejuk lah. Menunggu solat isyak juga mendapat ganjaran pahala solat. Dua perkara ini, pertama, dua perkara di sini yang kita nak jelaskan. Pertama, oleh kerana kita ni sakit iman. Tak kira kita dah buat apa pun, kita rasa kita lama dah dalam berdakwah, tapi iman kita masih sakit lagi. Kita masih sakit lagi. Memang kita masih sakit lagi. Tu kita kena semayang. Malam markas pun kita semayang lewat lah. Kita tunggu jemaah besar lah. Jangan tunggu jemaah kecil. Rugilah jarang-jarang nak amalkan kan. Jadi pertama, sebab apa dua perkara ini berlaku? Menunggu solat, dua perkara di sini. Pertama, oleh kerana sakit iman. Kedua ialah sakit jisim. Mungkin sebab apa Nabi raikan kita, kerana kita ni sakit iman, tak boleh tunggu lama-lama. Ataupun memang jisim kita sakit lah. Jadi dia perlu menunaikan lebih waktunya. Maknanya di awal waktu. Nabi memaksudkan di sini sakit iman. Tapi ulama kata apa? Masalahnya bukan sakit jisim, sakit iman tu. Sakit iman tu. Sakit iman perlu kena baiki iman lah. Kepada para sahabat pun Nabi menyatakan sakit iman. Bagaimanalah keadaan kita? Sebab kau sakit iman lah aku sembahyang awal. Tapi dia kata sakit. Tapi maksud Nabi sakit hakiki lah, sakit iman lah. Oleh kerana sahabat pun dah Nabi kata sakit iman, kita memanglah sakit iman, lebih lagi pada sahabat lah. Sahabat makan dulu sebelum isyak. Nabi makan yang bagus, makan sebelum isyak. Al-asya qabla al-isya. Al-asya qabla al-isya. Makan malam sebelum isyak. Dalam hadis ini dinyatakan al-asya'u qabla al-isya, yakni makan malam sebelum solat isyak. Ada dalam hadis kata makan malam tu sebelum solat. Untuk atas sekarang kena makan sebelum pukul 8 tau, untuk jaga kesihatan, untuk tak nak badan tu jadi besar. Kalau kita amal sunnah, insya-Allah segala-galanya akan kita dapati. Dan kita makan bukan sebab tak nak kena penyakit. Kita makan sebab istihdar kita, iaitu ini amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau lapar pun makanlah juga. Takkan nak tidur dengan tak lapar. So makanlah sekadar mengenyangkan. Tapi terbaiknya makan sebelum isyak lah. Orang kata makan sebelum pukul 8 lah. Begitu. Okey. Kebanyakan je makan selepas isyak. Kalau kita kat kampung-kampung Pakistan pun, makan dia selepas maghrib. Lepas isyak dia orang tak makan dah. Makan selepas maghrib. Begitu. Nabi solat asar lewat. Kenapa pernah Nabi? Kadang-kadang Nabi juga solat asar lewat. Jadi kita makan, di sini kita kena tatbik lah. Jadi kita makan tadi, okeylah, sebab
untuk mengira dengan mudah makan sebelum 4 jam tidur. Tapi jangan kata makan sebelum 4 jam tidur ni, ini untuk kesihatan. Betul, atas dasar kesihatan. Tapi kita letak itu amalan sunnah Rasulullah, maka pahala kita akan dapat ganjaran yang besar atas dasar pahala sunnah. Dan perkara ini adalah disunatkanlah. Begitu. Hadis yang 619 kurungan 33. Wa an Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ashaddu ta'jilan lizuhri minkum wa antum ashaddu ta'jilan lil asr minhu ta'jilan. Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah lebih cepat menyegerakan solat zuhur daripada kamu, dan kamu lebih cepat menyegerakan solat asar daripada baginda. Nabi ta'jil, satu ta'jil, babu ta'jil solat, bab menyegerakan solat, babu ta'jil dengan hamzah, ta'jil itu melewatkan solat dengan ain, dengan ta'jil. Hadis ini dalil dalam mazhab Hanafi. So mazhab Hanafi mengambil dalil hadis ini untuk lewatkan solat asar. Okey. Hadis yang seterusnya 620 kurungan 34. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza kana al-harru abrada bis-salah wa idza kana al-bardu ajjala, rawahu Nasa'i. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewatkan solat pada musim panas dan baginda menyegerakan solat pada musim sejuk. Nabi lewatkan. Ini juga hadis dalil mazhab Hanafi, yakni solat zuhur pada musim panas di awal dan pada musim sejuk dilewatkan. Mazhab Syafi'i berpendapat sama kedua-duanya, yakni menunaikannya pada awal waktu. Pada musim sejuk zuhur ni abridu ni sejukkan, maksudnya lewatkan zuhur. Kita asarkan zuhur dua-dua awal, macam mana telah kita jelaskan dalam hadis-hadis yang telah menjadi dalil dan hujah bagi mazhab kita. Okey. Pesanan Nabi menghadapi pemimpin yang melewatkan solat. Macam mana dengan kamu, yang mana kamu menghadapi pemimpin yang melewatkan solat? Hadis 621 kurungan 35. Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha satakunu alaikum ba'di umara'u yashghaluhum asya'u anis salati liwaqtiha hatta yazhaba waqtuha fasallu salata liwaqtiha. Qala rajulun ya Rasulullah usalli ma'ahum, qala na'am, rawahu Abu Daud. Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kepadaku sesungguhnya akan datang kepada kamu selepasku pemimpin-pemimpin yang banyak perkara akan menyibukkan mereka daripada bersolat di awal waktu. Banyak benda duk bentang tu sampai semayang pun lewat. Duk bentang, bajet tu semayang pun lewat. Kadang-kadang asar tak semayang, duk bentang tadi. Begitu. Melewatkan pada waktu. Lewat pada waktu yang mustahab lah, waktu fadilat. Dia lewat sikit daripada waktu fadilat, mungkin waktu karahah adakah, maka melewatkan waktu bukan sampai akhir, tapi pada waktu fadilat, iaitu waktu mustahab. Maka kamu solatlah pada waktu tersebut. Maknanya solatlah pada waktu tersebut. Lalu seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah kami patut bersolat bersama mereka dengan solat dalam bukan waktu mustahab? Baginda menjawab, ya, sembahyanglah dengan mereka. Di sini, ini juga satu ramalan baginda bahawa akan datang pemimpin yang akan mentakhirkan solat daripada waktu mustahab. Sekarang kita duduk tengah syarah jilid ke-10. Jilid ke-10 iaitu babul fitan, bab fitnah. Bab fitnah ajib nantilah. Bab ke-10 nanti kita akan belajar bab fitnah 10 dan ke-11. Jilid ke-10 dan jilid ke-11 nanti.
babul fitan, babul fitan, bab fitnah, fitnah akhir zaman. Tadi baru dalam penulisan Nabi kata Nabi kata damha, peristiwa damha, maknanya fitnah damha, fitnah dumha, duhma, fitnah duhma, fitnah duhma, satu fitnah sarra, fitnah yang secara sulit. Satu fitnah dumma, fitnah ini panjang, kesan. Fitnah ni tak panjang, fitnah ni agak panjang dan kesannya panjang. Fitnah ni panjang dan kesannya panjang. Dan umat menyangka fitnah ni sudah selesai, tapi sebenarnya dia tak selesai. Saya kata macam COVID lah tu. Orang kata semua dah selesai, tapi tak selesai lagi. Panjang fitnah ni. Ujian, fitnah tu maksudnya ujian. Ujian ni panjang. Mungkinlah kot salah satu tafsir di situ. Jadi jangan tuan-tuan kata pula ni Ustaz Usno kata fitnah duhma. Okey. Jadi Nabi meramalkan baginda menganggap sebagai pemberontak. Jika tidak bersolat bersama mereka, maka akan dianggap sebagai pemberontak, lalu menyusahkan kita. Kerana inilah baginda menyuruh bersolat bersama mereka. Jadi bersolat bersama pemimpin yang demikian akan mengelakkan daripada mudarat diperangi oleh pemimpin. Kerana mereka akan menganggap kita sebagai pemberontak lah bila tidak ikut pada pemimpin-pemimpin. Zaman dahulu pemimpin akan menjadi imam. Sekarang saja pemimpin latih imam sebab pemimpin tu tak boleh jadi imam. Begitu. Ataupun solat dahulu di awal waktu, solat dulu awal waktu, kemudian bersolat bersama mereka. Solat kedua akan menjadi nafil. Ini dalam mazhab Syafi'i okey, dalam mazhab Hanafi tak boleh. Dia tak boleh. Okey. Hadis yang 622/36. Dia semakna dengan hadis sebelumnya, sebab tu tidak ada tajuk. Wa an Qubaisah bin Waqqas radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam yakunu alaikum umara'u min ba'di yuakhiru salata fahiya lakum wa hiya alaihim fasallu ma'ahum ma sallu qiblata. Rawahu Abu Daud. Sayyidina Qabisah bin Waqqas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak kamu akan dikuasai oleh pemimpin, yakni pemerintah selepas kewafatanku yang melewat-lewatkan solat. Maka solat itu memberi manfaat kepada kamu walaupun kamu sembahyang lewat. Okey, kamu tak jadi masalah. Dan mudaratkan pada mereka lah yang menyebabkan melewatkan waktu. Maka bersolatlah bersama mereka selagi mereka bersolat menghadap ke arah kiblat. Jadi bersolatlah selagi mereka menghadap kiblat. Maknanya kebersamaanlah dengan mereka untuk tidak menimbulkan kekacauan atau menimbul salah sangka daripada pihak pemimpin kepada orang yang dipimpin olehnya. Okey, pesanan Saidina Osman ketika beliau dikepung. Pesanan itu juga apabila Saidina Osman radhiyallahu anhu dikepung oleh pemberontak daripada Mesir yang datang memberontak. Ini pemberontak Baghi yang datang untuk mengebut kuasa dengan pemerintahan Saidina Osman radhiyallahu anhu. Wa an Ubaidillah bin Adi bin Khiyar radhiyallahu anhu annahu dakhala 'ala Utsman wa huwa mahsurun faqala innaka imamu ammatin wa nazala bika ma tara wa yusalli lana imamu fitnah wa nataharraju faqala as-salatu ahsanu ma ya'malu an-nas fa ahsin ma'ahum wa iza sa'u fajtanib isa'athahum. Rawahu Bukhari. Sayyidina Ubaidah bin Adi bin Khiyar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa beliau
telah masuk bertemu dengan Saidina Osman ketika beliau dikepung oleh pemberontak dan berkata, mana Saidina Osman bila dikepung oleh pemberontak dan berkata, dan Saidina Ubaidah bin Khiyar ni, bin Adi ni, Ubaidah bin Adi telah masuk berjumpa dengan pemimpin, iaitu Hadrat Osman radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Tuan ialah pemimpin, Tuanlah sebagai khalifah. Telah berlaku kepada Tuan sebagaimana yang Tuan telah lihat. Sekarang pemberontak telah datang menguasai Tuan. Pemberontak telah menjadi imam. Sebab tu dia kepung Saidina Osman. Saidina Osman tak boleh keluar daripada rumah, dan Saidina Osman tak dibenarkan untuk menjadi imam di solat di Masjid Nabawi. Dan mereka mengambil tempat imam tadi. Pemberontak tadi mengambil tempat imam tadi. Oleh kerana dia orang Islam, dia sembahyang. Sembahyang dia pun sembahyang jadi imam, dan dia mengimami sembahyang. Cuma dia pemberontak. Jadi pemberontak masa dulu bukan pemberontak masa sekarang. Pemberontak sekarang dia tak sembahyang dah. Pemberontak dulu Masya Allah, dia tetap jaga sembahyang. Sebab orang Islam masih lagi bersolat. Solat ialah amalan manusia. Maka Saidina Osman jadi pemberontak telah menjadi imam. Kami rasa tak senang hatilah nak ikut tu imam pemberontak macam mana. Maka kemudian Saidina Osman radhiyallahu anhu berkata, solatlah. Solat itu adalah amalan manusia yang terbaik. Maka kerjakanlah kebaikan bersama mereka. Dia buat baik, sembahyanglah dengan mereka, apa salahnya? Dia bukan dia melarang kamu daripada bersolat. Tetapi apabila mereka melakukan kejahatan, maka janganlah buat, menjauhkanlah diri kamu daripada kejahatan mereka. Tapi selagi mereka solatlah, apa salahnya? Dan rukun dia betul dan semua, ikutlah dia. Kenapa tak nak solat di belakang dia? Sewaktu beliau, yakni Saidina Osman radhiyallahu anhu, dikepung di dalam rumahnya oleh pemberontak daripada negeri Syam dan Mesir. Dua-duanya datang daripada Syam dan Mesir. Beliau tidak dibenarkan keluar walaupun ke masjid. Tak benar dikurung di masjid. Sepatutnya beliau menjadi imam kerana beliau ialah pemerintah. Sebahagian pengikut beliau datang, pengikut Hadrat Osman radhiyallahu anhu datang berjumpa dengan beliau. Antaranya Saidina Ubaidillah bin Adi bin Khiyar. Saidina Osman menyatakan kepada beliau tidak suka manusia saling menumpah darah kerana beliau. Tak suka. Nanti akan datang fitnah. Kita belajar bab fitnah ni, akan datang fitnah. Nabi kata pada masa itu kamu patahkan panah kamu dan potong tali panah itu, tali busur panah. Patahkan busur panah kamu dan potong tali panah kamu. Sebenarnya dua-dua dah patah tali. Patah panah tu tak boleh nak guna dah. Putuskan tali maksudnya nak menunjukkan jangan berperang. Dan ambil batu. Nabi kata ambilkan batu, maka tumpulkanlah pedang kamu. Nabi pula tumpulkan pedang kamu. Maksudnya di situ Nabi tak suruh berperang. Apabila pertempuran di antara orang Islam, sebab apa? Nabi takut apabila orang yang ke depan dalam peperangan yang mengatakan mereka itu sebagai syuhada, mereka mati sebagai syuhada, tapi sebenarnya mereka mati bukan atas dasar syuhada, sebagai para syahid. Mereka bukan mati syahid, tapi mereka menganggap mati syahid jika mereka sekongkol di dalam pertempuran tadi. Apabila berlakunya nanti fitnah ni berlaku, nanti seronok, nanti bukan seronok. Apa yang perlu kita buat? Seronoklah, dia bukan untuk seronok. Apa yang perlu kita amalkan sewaktu fitnah? Tak sabar nak mengaji hadis fitnah ni, nak ajar hadis fitnah pada tuan-tuan. Tapi insyaAllah sampai masa dan tiba masanya. Allahu Akbar. Jadi Nabi kata patahkan busur kamu, putuskan tali panah kamu, dan ambil batu, tumpulkan pedang kamu. Maksudnya jangan kamu berperang. Maka Nabi kata jadikanlah kamu salah satu daripada anak Adam, iaitu Habil, setelah dibunuh oleh Qabil. Qabil datang nak bunuh Habil. Habil tak lawan pun. Habil mati di situ. Maka mati itu adalah mulia bagi kamu jika kamu tidak berlawan.
Jangan kamu menghampiri fitnah tadi. Bila kamu, Nabi kata, bila kamu melihat kepada fitnah tadi, maka fitnah itu akan melihatkan kamu, melihat ke arah diri kamu, dan dia akan mendekati diri kamu, dan kamu akan terlibat dalam fitnah itu. Sebab tu Nabi kata, jangan bersama dalam fitnah apabila berlakunya qatlul qital. Qatlul qital, berlakunya pertempuran, pembunuhan, yang ini berlaku sesama Islam. Kalau negara yang bukan Islam, okeylah kita tegakkan Islam. Tapi benda ni berlaku sesama Islam. Jadi kita beritahu yang ikhlas itulah yang berjaya. Keikhlasan itu hanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa yang tahu ikhlas. Jadi ulama membahaskan, kalau kita bersama dalam fitnah, yang mana kita terlibat dalam pertempuran, kita dan orang yang mati itu dipanggil syuhada lah bila dia bertempur. Tapi takut gelaran syuhada itu tidak diberikan kepada orang tersebut kerana silap faham mereka atas dasar apa mereka tegakkan. Tengok pada zahir, mereka berjuang untuk agama. Mereka mengatakan mereka orang ahli agama, dan mereka mati sebagai syuhada. Dikatakan mati sebagai pejuang agama, tapi takut indallah mereka itu bukan pejuang. Sebab tu berdiam diri lebih bagus dalam keadaan umat di dalam fitnah yang datang. Sebab tu Hadrat Osman berdiam diri. Jadi sebab tu Hadrat Osman memilih berdiam diri. Dan ada dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kata kepada Hadrat Osman, kamu akan diberi satu perkara dan berpegang teguhlah perkara itu, jangan kamu lepaskan. Jadi kamu jangan lepas pemimpin kamu, tapi kamu jangan melawan mereka. Betul, Hadrat Osman berkata kepada Ubaidullah bin Adi bin Khiyar ni, lagi dia buat baik teruskan. Jadi kalau dia suruh kamu buat jahat, kamu hindarkan. Maksudnya pada saat itu ialah lebih baik kita tidak menyertai di dalam fitnah yang marak menyala, yang menyebabkan berlakunya penumpahan darah sesama Islam. Jalan itu yang terbaik. Patahkan panah, putuskan tali panah, dan tumpulkan pedang kamu. Maksudnya diisyaratkan, makna dia tidak melawan. Matilah kamu sebagai salah seorang daripada anak Adam, iaitu Habil. Mati itu mati mulia. Sebab Habil tak berlawan pun dengan Qabil. Dia tahu yang Qabil tu buat salah, dia tak lawan pun. Takut bila kita melawan, nanti kita bincang dengan panjang lebar dalam bab tu. Tak apalah. Jadi kalau kita melawan, dia akan menimbulkan fitnah dan banyak kematian yang akan berlaku. Bukan satu nyawa sahaja, bahkan banyak nyawa. Bila Muhammad bin Qasim dipanggil, Qutaibah bin Muslim, Muhammad bin Qasim, Tariq bin Ziyad, Musa bin Nusair, dipanggil oleh pemimpin untuk mereka dibunuh. Dan mereka boleh menyerang, membawa tentera-tentera di bawah pemilihan, di bawah pimpinan mereka untuk melawan balik kerajaan pusat pada masa itu yang dipimpin oleh Sulaiman bin Abdul Malik. Tapi akan berlakunya pertempuran sebagaimana terbelakunya pertempuran sebelum ini di dalam Siffin dan peperangan Jamal, menyebabkan ratusan ribu manusia meninggal, orang Islam. So dia kata, saya memilih kematian untuk diri saya bagi menyelamatkan penumpahan darah yang besar-besaran sesama orang Islam, dan kematian itu kematian yang mulia. Dia ada bahaslah dalam bab tu. Jadi sebab itu Hadrat Osman radhiyallahu anhu, dia terus berpegang teguh dan maka beliau ialah seorang yang lemah lembut. Beliau tidak suka untuk menumpah darah, kerana berlakunya penumpahan darah kerana beliau tak seronok, beliau tak nak apa, beliau tak letak jawatan, beliau terus dengan jawatannya, tapi beliau tak nak lihat.
Kalau tuan-tuan datang atas mesyuarat, tuan-tuan duduklah mesyuarat. Tuan-tuan datang atas mesyuarat, tuan-tuan duduklah mesyuarat, tak perlu pergi solat. Orang solat tu tadilah saya kata dia sembahyang awal. Dia sembahyang awal. So, yang afdalnya tuan-tuan berada dalam mesyuarat dan teruskan mesyuarat dan sembahyang selepasnya. Jadi kadang-kadang kita meninggalkan mesyuarat, kita terus pergi. Sebab orang yang mendirikan tadi dia tak boleh cepat, dan orang yang mendiri itu saya tak nak katalah. Sebab kita pun lemah iman, takkan nak kata orang lain lemah iman. Nabi tak apa kata sahabat lemah iman. Kita tak boleh nak kata kawan kita lemah iman. Kita pun iman yang lemah, termasuk saya. Tuan-tuan lebih kuat daripada saya. Saya memang lemah iman lah. Khair. Jadi Saidina Osman menyatakan bahawa beliau tidak suka manusia saling menumpah darah kerana beliau. Beliau ialah seorang pemimpin yang sangat lemah lembut. Para pengikut beliau merasa tidak senang hati dan berasa berdosa apabila menjadi makmum kepada pemberontak yang mengambil alih kepimpinan, seterusnya menjadi imam di Masjid Nabawi. Begitu. Saidina Osman radhiyallahu anhu menyuruh supaya kaum muslimin tetap bersolah bersama pemberontak kerana solah adalah amalan yang baik. Beliau menyatakan demikian kerana beliau ialah seorang yang tawaduk. Kesimpulannya, bahawa boleh menjadi makmum kepada imam sama ada dia seorang yang baik ataupun yang jahat. Ini adalah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam keadaan situasi dan keberbagaian ini. InsyaAllah kita tak panjanglah, kita ambil masa tuan-tuan 1 jam sajalah. Bila kita mulakan lewat, kita ambil 1 jam saja insyaAllah. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya. InsyaAllah aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin wa ya akhirul akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tajib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana ولا تزهب طلبنا إلى شيء صرفته عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منا ومنكم يا كريم. InsyaAllah nanti kita akan sambung pada malam esok bab fadilatus salat, bab kelebihan salat. Jadi bab menyegerakan salat, ni bab kelebihan salat pula. InsyaAllah bab kelebihan solat akan dimulakan. Selepas bab kelebihan solat, baru masuk babul azan. Bab macam mana nak bagi azan. Kisah tentang azan ni panjang. Azan berapa kali. Lepas babul azan, bab kelebihan menjawab azan. Lepas tu bab tempat-tempat solat. Lepas tu bab kitabul solat, tempat-tempat solat. Babul azan, tempat solat. InsyaAllah kita akan temui nanti tuan-tuan semula insyaAllah. Wallahu a'lam.